Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهداية من صالح ولا قوة إلا بالله. ولا قوة إلا بالله. اللهم محمد وإلهم الملائكة المقرب وافتح لنا ورحمتك على رب اشرح لنا صدرنا لساننا وحكمة من لساننا. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بالدار. أنا maka makna jazam itu pegangan yang yakin. Kita ulang atas sikit pada kata dan kata musannif an ya'rifa sebelah bawah sebaris pada kata musannif an ya'rifa. Dia katanya mulai dia an ya'rifa telah terdulu bahwasanya kaul yang tahqiq bahwasa makrifah dan ilmu itu bersamaan keduanya. Artinya satu makna keduanya. Ilmu dan makrifah itu satu makna. Iaitu ilmu atau makrifah itu jazam yang muafakat bagi yang sebenar daripada dalil. Nak panggil kata ilmu ataunya nak kata makrifah itu ialah jazam yang muafakat bagi yang sebenar daripada dalil. Maka makna jazam itu pegangan yang yakin. Pegangan yang yakin, i'tiqad yang yakin. Pegangan yang yakin, i'tiqad yang yakin. Maka keluar dengan jazam itu tiga perkara. Maka keluar dengan jazam keluar daripada makna makrifah. Maka keluar keluar daripada makna makrifah. Maka keluar daripada makna makrifah. Dengan kata jazam, dengan kata jazam keluar tiga perkara. Pertama syak. Pertama ialah syak. Apa tu mana yang kedua? Pertama syak, yang kedua dan kedua zan. Depan sikit lagi, ketiga waham. Maka tiga-tiga tu lawan bagi jazam. Tiga-tiga tu lawan bagi jazam. Maka i'tiqad yang syak tak panggil kata ma'rifah. I'tiqad yang zan tidak dinamakan ma'rifah. I'tiqad yang waham tidak dinamakan ma'rifah. Itu makna kata maka keluar dengan jazam itu tiga perkara. Yang mana tiga perkara ini lawan bagi jazam.
lawan bagi jazam, lawan bagi yakin. Jadi nak jadi makrifah tu mesti jazam, mesti yakin. I'tiqad yang yakin, i'tiqad yang jazam. I'tiqad yang jazam, i'tiqad yang yakinlah dikatakan makrifah. Dengan maknanya kalau bukan yakin, i'tiqad juga tetapi tidak yakin, tidak jazam, maka tak panggil kata makrifah. Tak panggil kata makrifah lagi. Sebab dia katanya jazam, yakin, makrifah ni jazam, yakin. Kalau begitu maknanya kalau syak bukan makrifah, kalau zon bukan dia makrifah lagi, kalau waham bukan dia lagi bukan makrifah lagi lah dia tu. Jadi sebab tu dia kata keluar. Maknanya keluar ni apa makna? Keluar maknanya tak masuk dalam makna makrifah. Tiga perkara lagi akan datang tu tak masuk dalam makna, dalam pengertian makrifah. Tiga perkara lagi akan datang tu tidak masuk dalam makna makrifah. Sebab apa? Sebab dia kait dengan jazam. Maka keluar dengan jazam itu tiga perkara: syak, zon, waham. Syak, zon, waham. Maka i'tiqad dengan secara syak tak masuk dalam makrifah. I'tiqad dengan secara zon tak masuk dalam makrifah. I'tiqad dengan secara waham tak masuk dalam makrifah, mana belum jadi makrifah lagi. Kalau waham tak jadi makrifah. Kalau zon, kalau syak pun tak jadi makrifah. Kalau zon pun belum jadi makrifah lagi. Yang nak jadi makrifah tu ialah yakin. I'tiqad dengan secara jazam dengan yakin, itulah makrifah. Kalau i'tiqad dengan secara zon, tak lagi. Syak tak lagi, waham tu tak lagi. Sebab tak masuk dalam makna tu lagi. Jadi maknanya, kalau syak, zon, waham tu tak masuk dalam makna makrifah. Sebab dia sebab dia nak apa dia? Dia kait katanya makrifah ni jazam. Jazam ni yakin. Makrifah ni jazam. Kalau syak bukan dia jazam lah, bukan dia makrifah lah. Kalau zon pun bukan dia makrifah lagi lah. Sebab tu perkara-perkara yang zon maka tak panggil makrifah. Sebab tu kalau kita belajar di dalam ilmu usulul fiqh, kalau kita belajar di dalam ilmu usulul fiqh, setiap-tiap masalah yang hasil daripada ijtihad oleh mujtahid, setiap-tiap hukum yang hasil daripada ijtihad oleh mujtahid duduk di peringkat zon saja. Tak sampai peringkat yakin. Maka dengan sebab tak sampai peringkat yakin, duduk di peringkat zon, maka kita tak panggil makrifah, kita panggil kita panggil zon saja. Sebab tu kebanyakan di dalam bab fiqh tu masuk dalam bahagian zon. Dia tak panggil makrifah. Sebab setiap-tiap perkara yang hasil daripada ijtihad oleh mujtahid duduk di peringkat zon. Seperti Imam Syafi'i ijtihad bahwasanya baca bismillah pada bacaan Fatihah itu adalah wajib. Maka itu zon oleh Imam Syafi'i. Bahwasa bacaan Fatihah itu adalah baca bismillah itu adalah wajib. Kalau tak baca tidak sah Fatihah, tidak sah Fatihah, tidak sah salat. Itu zon Imam Syafi'i saja. Tak panggil katanya makrifah lagi. Semualah
Sebab tu dalam ta'rif tu dia kata ma'rifatu ahkami. Apa dia? Al-fiqhu ma'rifatu ahkami syar'i, mana zon. Dengan mana zon. Tetapi di dalam bab fiqh, dalam bab ijtihad memadai dengan sekadar zon tu pun dah memadai. Zon oleh Imam Syafi'i bahwasanya bacaan bismillah tu adalah wajib. Boleh kita ikut. Dah cukup dengan sekadar zon tu dah cukup di dalam bab fiqh. Bab furu' lah, itu dah cukup dengan secara zon. Nak yakin tu seperti wajib solat 5 waktu itu yakin sebab tidak ada ijtihad. Itu dah sarah zahir daripada nas, daripada Quran hadis. Wajib wudu, itu yakinlah. Itu yakinlah. Sebab wajib sembahyang, wajib ambil wudu, wajib apa dia? Wajib puasa bulan Ramadan itu bukan datang daripada ijtihad. Itu bukan datang daripada ijtihad ulama mujtahid. Bahkan itu datang daripada zahir ayat Quran dan hadis. Maka itu yakinlah. Tapi setiap-tiap perkara yang mana apabila diijtihad oleh mujtahid, maka duduk di peringkat zon. Tetapi memadai untuk nak memadai untuk mengikut, untuk beramal dengan secara zon saja. Tetapi di dalam bab i'tiqad di sini tidak memadai oleh zon, naknya yakin. Tak yakin tak bagi ma'rifah. Begitulah. Jadi dia perkara yang hasil di dalam ilmu pengetahuan kitanya, perkara yang hasil ke dalam fikiran kita, perkara yang hasil yang masuk yang ada di dalam fikiran kitanya, dia ada 4 peringkat. Dia ada 4 peringkat. Peringkat yang paling rendahnya waham. Tinggi pada waham tu ialah syak. Tinggi ke daripada syak tu ialah zon. Tinggi pada zon tu ialah yakin. Begitu. Jadi perkara-perkara yang masuk dalam fikiran kita tu ada 4 peringkat. Ada 4 peringkat. Yang paling rendahnya, yang paling bawahnya ialah waham, yang paling tingginya ialah apa dia? Jazam, artinya panggil kata yakin. Jadi maknanya 4 ni dia apa dia? Perkara yang masuk dalam hati kitanya, dalam fikiran kitanya terbagi kepada 4 inilah. Jadi waham, syak, zon, yakin. Waham, syak, zon, yakin. Dia ada 4. Maknanya apabila ada 4 jadinya seolah katanya 4 beradik lah. 4 beradik. Waham, syak, zon, yakin. Seolah katanya ada 4 beradik. Maka yang nak masuk dalam makrifah tu ialah ambil yang yakin saja. Maknanya 3 lagi tu apa dia? Tidak masuk dalam makna makrifah. Maknanya 3 lagi tu seolah katanya lawan bagi yakin lah. Lawanan bagi yakin lah. Seperti kita katanya warna ada berapa? Warna-warna ada berapa? Warna ada merah, ada kuning, ada hijau, ada biru, ada hitam, ada putih kan. Maka itu seolah katanya apa dia? Adik-beradik dia lah tu. Tapi kalau kata saya nak yang putih, maknanya kuning, hijau, merah, bukanlah. Begitulah. Maka nak jadi makrifah, naknya yakin. Maknanya tiga laginya lawan bagi dia tu bukanlah. Begitulah.
Dia jadi kalau kiranya waham itu pun perkara yang ada dalam fikiran kita juga. Zon itu pun perkara yang ada di dalam fikiran kita juga. Syak pun perkara yang ada di dalam fikiran kita juga. Yakin pun perkara yang ada di dalam fikiran kita juga. Cumanya kuat ke tidak kuat. Semuanya kuat ke tidak kuat. Kalau kuat sangat-sangat sehingga katanya kuat satu pihak lagi tidak ada langsung lawan dia, maka itu dikatakan yakin. Tengok sekarang kita katanya waktu sekarang waktu malam ke siang? Waktu sekarang waktu malam ke waktu siang? Kita jawab kata ikut dalam fikiran kita, kita dapat bahawasanya waktu sekarang ialah waktu siang. Waktu sekarang ialah waktu siang. Yakin ke tidak? Yakin ke, zon ke, waham ke, syak? Jawabnya yakin. Kenapa boleh yakin? Sebab dah tengok jam, tengok naik matahari. Matahari dah naik, siang lah. Tapi kalau seorang itu ada di dalam gua, tak nampak, duduk dalam gua masalah, kalau dia kata sekarang siang, itu tak yakin sebab dia tak nampak cahaya matahari. Jam tidak ada. Katalah. Kembali kepada kita, pada masalah kita, maka keluar dengan jazam itu 3 perkara. Pertamanya syak, iaitu mendapat tiap-tiap daripada 2 taraf itu atas bersamaan. Mendapat ni lah yang saya katanya masuk dalam fikiran ni. Mendapat tiap-tiap daripada 2 taraf, yakni 2 pihak. 2 taraf, maknanya 2 taraf, 2 yang berlawanan. 2 taraf, 2 yang berlawanan, artinya isbat atau nafi. 2 taraf, 2 yang berlawanan, isbat dan nafi itu atas bersamaan. Atas bersamaan. Atas bersamaan. Misalan, kita sekarang duduk di dalam gua, kita berada di dalam gua, cahaya matahari tak nampak. Jam pun tidak ada. Kemudian, apa yang ada, yang kita dapat dalam fikiran kita, kita kira-kira dengan masa, kira dengan apa, rasanya malam ke siang sekarang. Boleh jadi malam, boleh jadi siang. Tu siang tu satu taraf, malam tu satu taraf. Lagi pulanya malam dengan siang lawanan kan. Kalau malam tidak siang, kalau siang tidak malam. Tu dikatakan nafi dan isbat. Kalau malam tidak siang, kalau siang tidak malam. Tetapi dengan sebab kita katanya, kita sekarang perasaan kitanya boleh jadi malam, boleh jadi siang. Lepas tu sebelah balik kata siang pun dengan sebelah balik malam tu bersamaan. Tidak cenderung kepada, tidak berat kepada mana-mana sebelah. Sebelah kata siang, sebelah kata malam. Maka itu adalah syak. Itu adalah syak. Kalau bersamaan. Kalau bersamaan di antara 2 pihak, 2 taraf, 2 tepi itu dikatakan apa dia? Dipanggil kata syak. Dan kedua zon, dan iaitu zon mendapat akan taraf yang rajih, yakni yang berat.
hatinya pada mengetahui dan ringan hatinya pada tiada mengetahui. Tapi sini mengetahui tak mengetahui, tapi tak mesti mengetahui lah. Benda lain pun sama lah. Jadi maknanya zon ni dia begini. Untuk kita senang nak fahamnya, dia begini. Syak, zon, waham yang melawan ni bagi yakin tu dia ada dua-dua. Ada kedua-dua pihak. Nah, cumanya sama berat ke ringan sebelah mana-mana. Kalau kita katanya kita sekarang kita berada di dalam gua, tak tahu, tak nampak cahaya matahari, jam pun tidak ada, maka kalau orang tanya, cuba kau kira, cuba kau tengok, sekarang ni siang ke malam? Maka kita ni kalau nak dapat yakin kena tengok matahari, kita pun tengok jam kan. Nak tahu kata siang ke malam tu tengok matahari, tidak pun tengok jam. Maka sekiranya tandaan tu, tepat pecaman kita nak tahu kata malam ke siang tu tidak ada tandaan, malam itu jam pun tidak ada, cahaya matahari pun tak nampak, maka dengan sebab duduk dalam gua tu tertutup, maka sekiranya kalau ada dua-dua tu, dua-dua yang berlawanan di dalam hati kita, maka tak lepas daripada zon, syak, waham, tak lepas daripada tiga perkara tu. Sekiranya mana bersamaan ke tidak, dua-dua pihak itu malam dan siang, sekiranya kalau sama berat, kita kata syak sama syak. Kalau bersamaan, malam dengan siang 50-50. Rasanya sama berat. Kalau gitu malam pun syak, siang pun syak. Tetapi kalau ada yang mana sebelah tu berat, sebelah lagi mestilah ringan. Kita kata yang berat tu kalau nak kira persen tu maknanya 70 masalah. Kalau yang ni sebelah 70, yang satu lagi 30. Kalau nak bandingnya. Maka sekiranya kalau sama berat itu dikatakan dua-dua pihak tu syak sama syak. Belah ni kita katanya malam dan siang. Sama berat ke tak sama berat? Dapatan kita dalam fikiran tu berat ke tak sama berat? Kalau katanya sama berat, dua-dua yang berlawanan tadi, malam dan siang tu, dua yang berlawanan seperti malam dan siang tu sekiranya sama berat. Sekali rasa boleh jadi malam, sekali rasa boleh jadi siang. Kedua-dua tu tidak berat kepada mana-mana, bahkan bersamaan, maka kalau malam pun syak dan siang pun syak. Sebab dia sama berat. Siang syak, disyakkan pada siang, disyakkan pada malam. Gitu. Sekiranya kalau kita katanya sekarang kita berada di dalam gua, tetapi dengar suara ayam berkukuk. Ada dengar suara ayam berkukuk, maka ayam ni malam dia berkukuk ke tidak? Malam pun dia berkukuk, siang pun dia berkukuk juga. Ayam jantan ni. Maka apabila kita dengar satu kali saja, maka kalau tanya kita jawab kata saya lebih berat kepada sekarang waktu siang. Kalau tanya saya, misalan, ini masing-masing orang lah. Kalau kita berada ramai-ramai itu masing-masing orang lah. Kita kalau tanya saya jawab katanya, saya lebih berat kepada masa sekarang tu waktu siang. Lebih berat kepada sekarang adalah waktu siang. Maknanya siang nisbah kitanya zon. Lepas tu malam ialah waham. Malam tu waham. Yang ringan tu waham. Yang berat ni zon.
Dia kalau ada waham sebelah satu lagi zon. Kalau ada zon sebelah satu lagi begitu. Jadi kalau tanya seorang lagi pula. Misalnya seorang lagi dia kata dia ni mengikut kajian dia lebih berat kepada waktu sekarang malam. Maknanya malam tu zon diisi dia. Diisi dia tu zon katanya malam. Maknanya siang tu waham. Begitu. Tetapi kalau kita katanya kita berada di dalam gua, lepas tu dapat cahaya matahari. Kalau kita duduk di dalam gua, kita dapat cahaya matahari. Apabila kita dapat cahaya matahari, macam mana pendapatan kita dalam fikiran? Nah, 100% waktu sekarang ialah siang. Belah balik malam ada ke tidak? Jadi kosong kan? Jadi kosong. Mana boleh jadi siang tu kosong. Dengan mana 100% malam. Sebab nampak cahaya matahari. Maka itulah katanya yakin. Dengan sebab sebelah ni penuh, sebelah lagi kosong. Begitu. Begitulah. Macam tu juga kalau kita duduk kat tengah laut. Duduk di atas perahu, duduk atas kapal kat tengah laut. Maka sebelah mana? Sebelah utara. Masalah. Sebelah mana? Sebelah selatan. Maka sekiranya kalau tidak ada alat-alat apa, kalau kita pening tu tak tahu sebelah mana tu, sekali nampak kata sebelah ni utara, sekali nampak sebelah ni. Kalau sama berat tu maknanya syak lah. Kalau kata berat mana-mana sebelah, maka yang berat tu zon, yang ringan tu waham. Begitu. Jadi kita ambil di situlah. Kalau nak bagi 100% tu senang kita nak nampak. Kalau naik sampai 100 maknanya sebelah ni sampai 100, sebelah lagi tinggal ada jadi kosong. Maka yang kosong tu apa hukum? Tak boleh nak kata apalah sebab tidak ada. Yang nu lah yang yakin. Tengok sekarang kita tengok jam lagi, tengok langit lagi, nampak cahaya matahari masuk dalam rumah lagi. Maka waktu sekarang, waktu siang dengan syak ke, dengan waham ke, dengan yakin. Kalau orang tanya, sekarang siang ke malam? Kita jawab kata sekarang adalah siang. Yakin ke tidak? Yakin. Kenapa? Ada tandaan. Ada tandaan. Maka apabila kata yakin 100% kata sekarang siang, maka sebelah balik malam lawan dia kosong. Kosong. Begitulah. Situ jadi kata yakin. Sekiranya kalau tak yakin, maknanya ada boleh jadi satu lagi. Ada boleh jadi satu lagi. Maka apabila ada boleh jadi satu lagi itu, maka yang ni dengan satu lagi itu sama berat kah tidak sama berat? Kalau sama berat tu syak sama syak. Kalau berat kepada mana-mana sebelah, yang berat tu zon, yang ringan tu waham. Tengok kita apabila kita semayang tu, semayang zuhur masalah, apabila kita datang dalam hati kita, 3 ke 4. 3 rakaat ke dah 4. Maka sekiranya kalau sama berat, dah 3 ke dah 4. Kalau katanya sama berat, maka itu syak. Kalau sama berat, maknanya 4 dengan 3 tu sama berat. Maka itu adalah syak. Kan? Maka itu adalah syak. Lebih ke tak lebih, maka itu adalah syak. Maka di situlah katanya apabila syak pada bilangan rakaat, mesti kena bangun tambah satu lagi untuk nak dapatkan yakin. Tetapi kalau kita dalam solat tu,
3 ke 4 tak yakin. 3 ke 4, 3 atau 4 tak yakin. Tapi kalau lebih berat kepada dah 4, boleh kita duduk tahiyat akhir terus kalau solat zuhur. 3 ke 4 rasa-rasa boleh jadi juga sikit-sikit. Boleh jadi juga 3, baru 3 belum sampai 4. Tapi berat kepada kita sekarang dah cukup 4. Contohnya kita di dalam sujud. Kita di dalam sujud yang kedua. Ni sujud yang kedua, rakaat yang ketiga ke sujud yang kedua, rakaat yang keempat. Sekiranya kalau sama berat tu 3-4, 3-4 sama berat, itulah katanya tak boleh duduk tahiyat akhir. Mesti kena bangun tambah satu lagi. Tetapi kalau kita berat kepada katanya sekarang sujud yang keempat, sujud rakaat yang keempat, boleh kita duduk tahiyat terus. Walaupun ada rasa-rasanya boleh jadi 3 baru, tapi ringan sangat. Maka yang maknanya kita ni zon katanya kita rakaat yang keempat, waham saja rakaat yang 3. Boleh kita mengikut zon kita yang berat. Begitulah. Kita pun duduk tahiyat akhir. Tengok di sini dia katanya dan kedua iaitu mendapat akan taraf yang rajih, yang kuat, yang berat di hati. Jadi maknanya zon ni zon ni dia ada dua taraf dan dua tepi juga. Malam dan siang ada kedua-dua, tetapi berat kepada mana-mana satu. Tetapi berat kepada mana-mana satu. Yang lebih berat di hati itulah dikatakan zon. Jadi maknanya syak ada dua taraf bersamaan. Kalau zon ada dua taraf ke tidak, ada dua pihak, dua tepi ke tidak, ada. Tapi yang berat itulah dikatakan zon. Bukan yang ringan. Begitu. Lepas tu mengetahui tak mengetahui itu tak mestilah kita ni. Tapi kita katanya mana-manalah. Kita tahu dengan suatu benda tu dengan kuat ke tak kuat. Begitu. Tengok yang ketiga dia katanya waham iaitu ringan hatinya pada mengetahui dan berat hatinya pada tiada mengetahui. Tu jadi susah nak faham tu. Tarif dia begitu jadi susah nak faham. Jadi maknanya kalau yang ringan tu mana ada dua pihak. Ada dua pihak. Ada dua tetapi yang ringan itulah panggil kata waham. Dia kalau syak ni 50-50. 50 sebelah ni kalau kita kata syak maknanya 50 rasanya 50 siang, 50 malam. Maka malam pun syak, siang pun disyakkan. Betul. Malam disyakkan, siang pun disyakkan. Tetapi kalau kita katanya kita buat kajian, kita berada di dalam gua, kita ikut kajian kitanya sebab matahari tak nampak, jam tidak ada, tapi kita ada buat kaji-kaji juga cara kitanya, maka kita dapat bahasanya berat sebelah balik siang, ringan sebelah balik malam. Misalnya berat sebelah balik siang, ringan sebelah balik malam. Maka yang malam dizankan. Bagi begitu malam dizankan, siang diwahamkan. Faham kita? Kita panggil begitu. Lepas tu kat sini kita katanya berat kepada malam. Maknanya siang tu ringan kan? Siang tu ringan. Maka yang berat tu dikatakan zon, yang ringan tu dikatakan malam. Kalau kita kaji-kaji, kita dapat bahasanya berat kepada sekarangnya, berat kepada waktu malam. Lepas tu siang ringan kan? Siang tu ringan. Tapi maknanya berat kepada sebelah malam, bukan 100% malam. Berat kepada sebelah malam. Maka malam tu dikatakan
dizankan. Siang tu dikatakan waham, diwahamkan kata waktu sekarang, waktu siang. Dizankan bahwasanya waktu sekarang, waktu malam. Kalau sebalik pula, kita katanya berat sebelah balik siang, ringan sebelah balik malam. Maka siang tu dizankan. Malam diwahamkan. Tengok kita apabila kita nak buka puasa, kita nak buka puasa, kita fardunya kita jangan tak tengok TV lah. Kita tak tengok TV, kita tak dengar radio, tapi kita tak nampak matahari. Hanya ada jam sahaja. Hanya kat kita ada jam. Jam tangan. Hanya ada kat kita ada jam tangan. Lepas tu kita tahu katanya hari ni pukul 7:05, pukul 7:10 masuk maghrib. Mana jatuh matahari masuk maghrib boleh nak buka puasanya pukul 7:05. Katalah pukul 7:05 masalah. Kita katanya begitu. Maka apabila sampai waktu petang, apabila sampai waktu petang tu kita nak buka puasa. Kita tengok jam sekarang dah pukul 7:05. Yakin ke masuk waktu maghrib? Yakin ke masuk waktu maghrib? Ke rasanya lebih berat kepada masuk waktu maghrib. Maka situ dua tepi, masuk tak masuk. Itu dua taraf. Masuk dan tak masuk. Itu dikatakan dua taraf, dua tepi. Maka sekiranya kalau kita katanya jam kita ni tak pernah salah jalanan dia. Jam kita eloklah. Jangan kata sekali dia betul, sekali dia terlari. Bukan. Kalau kita kata jam kita ni biasa-biasanya betul lah perjalanan jam kita ni. Maka kita tengok jam kita sekarang pukul 7 petang 5 minit. Tengok takwim pun masuk maghrib pukul 7:05. Maka kita rasanya lebih berat kitanya waktu maghrib dah masuk. Maka zon kita lebih berat kepada waktu maghrib dah masuk. Sebab kita bergantung dengan jam kita. Tapi jam kita bukan jam digital, jam yang itu boleh jadi salah dia jadi terlambat kan. Boleh jadi begitu. Boleh jadi dia beradu berjalan. Dia berhenti berjalan, lepas tu dia berjalan balik. Boleh jadi lambat seminit, boleh jadi cepat seminit jam kita ni. Boleh jadi lambat 5 minit, boleh jadi cepat 5 minit jam kita ni. Maka kita tengok jam kitanya pukul 7:05. Maka zon saja kita kata waktu maghrib dah masuk. Dah boleh nak buka puasa. Dengan sebab zon. Maka jadi maknanya yakin ke tidak? Nak yakin nanti pukul 7.30 yakinlah masuk maghrib. Nanti lalu pukul 7.20 memang dah yakin. Nanti nampak gelap tu, gelap semuanya, itu memanglah yakin. Tetapi di situ sekadar zon. Jadi berat kepada waktu maghrib dah masuk, yang ringannya belum masuk lagi maghrib. Maka kalau kiranya boleh boleh dah kita nak buka puasa. Jadi kita fahamnya begitulah. Jadi maknanya kembali kepada masalah kitanya, yang nak jadi makrifah ini jangan ada lawan bagi satu benda. Jadi mana ada Allah, bukan tak ada sama sekali. Itu yakin. Sedia Allah bukan baru sama sekali. Begitu. Itu yakin. Jadi sedia Allah 100%. 100. Maknanya sebelah balik baru tidak ada. Itulah dikatakan yakin.
Apa? Kuasa Allah berkuasa. Apa dia? 100% dalam fikiran kita, maknanya yang ada boleh jadi kot dia tak kuasa nak buat begini, itu tidak ada. Itu tidak ada langsung. Itu katanya kita yakin. Itulah katanya makrifah. Gitu. Tengok dia katanya habis itu ya. Kemudian dia katanya dan keluar dengan kata muafakat bagi yang sebenar itu jazam yang tiada muafakat bagi yang sebenar. Walaupun dia yakin, boleh jadi yakin dengan benda salah kan. Boleh jadi yakin dengan benar salah walaupun yakin, tapi nak panggil makrifah dengan semata-mata yakin tak boleh juga. Walaupun dia dah yakin, dia yakin tetapi semata-mata yakin tak boleh kata makrifah lagi, kena tambah apa dia lagi? Kena kira kata benda yang dia yakin itu muafakat dengan wakil, berkebetulan dengan wakil. Tak salah. Tengok kalau tanya orang Kristian, yakin ke tidak dia kata Isa Tuhan? Yakin cara dia. Tapi betul ke tidak? Jawabnya tak betul. Maka itu tak panggil kata makrifah. Tengok kita, kita ni, jam kita ni biasanya selalunya tak bermasalah. Jam kitanya biasanya selalunya tak bermasalah. Hari ni tu jam kita jadi bermasalah. Jadi lambat itu, jadi cepat jalan sejam. Lebih cepat pada jam orang lain itu sejam. Jadi kalau kita katanya Zuhur masuk pukul 1:30. Tengok jam kita pukul 1:30. Tapi jam yang betulnya, jam orang lainnya, yang betulnya ialah baru pukul 12:30. Maka kita tengok jam kita dengan sebab jam kita belum pada ini tak pernah lambat. Tak pernah cepat. Maka kita tengok jam kita, dah pukul 1:30, saya nak solat Zuhur. Yakin ke tidak kata masuk Zuhur nisbah bagi kita? Yakin sebab selalunya jam kita tak bermasalah. Yakin ke tidak kata masuk Zuhur? Yakin. Tetapi betul ke tidak dengan wakil Zuhur dah masuk? Tak betul. Sebab tertipu dengan jam yang cepat jalan. Begitu. Nak cerita katanya, yakin tak mesti betul. Benar yakin tak mesti betul dengan wakil. Tengok jam kita jalan cepat sejam. Pukul 1:30 jam kita, jam yang dalam negeri, pukul 12:30. Kita pun solat Zuhur. Selepas pada solat Zuhur, sejam pula baru azan Zuhur. Kita pun tengok, tadi saya dah solat Zuhur. Ni azan apa pula? Tengok-tengoknya, buka balik tengok, jam kita laju sejam. Tu mana tadi tu yakin tapi salah. Sebab tu dia katanya, dan keluar dengan kata muafakat bagi yang sebenar itu jazam juga. Yang tiada muafakat yang tak berkebetulan bagi yang sebenar dengan wakil. Maka bahwasanya tiada dinamakan dia kan jazam yang tiada muafakat bagi yang sebenar tu makrifah. Tak panggil makrifah. Lepas tu tak panggil makrifah, panggil apa benda? Tak panggil makrifah, panggil apa benda? Sanya dinamakan dia kan jazam yang tiada muafakat dengan yang sebenar tu, dinamakan dia jahil murakkab. Dia panggil jahil murakkab. Tengok kalau kita semayang Zuhur pukul 12:30 tadi, tertipu dengan jam kita kan. Maknanya, 2 kali jahil lah kita ni. 2 kali jahil. Satu, jahil dengan waktu Zuhur yang sebenar. Yang keduanya, tak jahil. Satunya, tak tahu dengan waktu yang sebenar. Memanglah tertipu dengan jam kita.
Satu jahilnya tak tahu waktu yang sebenar. Yang keduanya, kita tak tahu kata kita salah. Kita tak tahu kata kita salah sebab kita perasan pada satu kita betul. Begitu. Jadi jahil murakkab. Murakkab tu mana bersusun. Mana dua kali jahil lah kita panggil. Dua kali jahil. Jahil murakkab mana jahil dua kali jahil. Tengok sini kalau kita tertipu dengan jam sini ya. Tak tahu dengan waktu yang sebenar, satu. Tak tahu kata kita ni jahil, satu. Dua kali tak tahu, dua kali jahil kita. Seperti jazam Nasara, orang Kristian, dengan meninggalkan Tuhan. Dengan bahasa Tuhan tu ada tiga. Yang ni berkata dengan mana i'tiqad. Yang ni berkata mereka itu, yang ni i'tiqad oleh mereka itu orang Nasara. Kata dengan mana i'tiqad. Bukan kata dengan mana bercakap tu bukan. Kata dengan mana i'tiqad. Bukan kata dengan mana bercakap. Berkata mereka itu, ini i'tiqad mereka itu bahawasa Allah Ta'ala, bahawasa Allah itu salah seorang daripada tiga Tuhan. Jadi Allah di sini Tuhan ke tidak? Jawabnya Tuhan. Tapi ada dua lagi lain pada Allah. Begitu. Salah satu daripada tiga Tuhan. Dan iaitu bapa. Allah tu bapa. Tuhan yang bapa. Dan dua lagi anak. Dan dua lagi, jadi tiga. Dua lagi anak lelaki. Dan dua lagi anak. Dan iaitu Isa. Dan ibu. Dan iaitu Maryam. Jadi maknanya Allah Tuhan, Isa Tuhan, Maryam pun Tuhan juga. Suami, isteri, anak. Sikit lagi ya. Dan seperti jazam majusi. Ni pun jahil murakkab jugalah. Jazam yakin tapi tak betul dengan wakil. Orang majusi macam mana dia? Dengan bahawa Tuhan itu dua. Dia kata Tuhan tu ada dua. Satu Tuhannya nur. Satu nur, satu zulmah. Gelap. Tuhan cahaya, Tuhan gelap. Maka nur itu Tuhan yang berbuat kebajikan. Kalau bagi kita sihat, Tuhan nur tu bagi kita sihat. Kalau kita jatuh sakit tu Tuhan zulmah tu buat. Maknanya kita sihat. Jaksa siapa? Jaksa Tuhan nur. Kalau kita sakit tu jaksa Tuhan zulmah tu. Begitulah diisi dia. Maka nur itu Tuhan yang berbuat kebajikan. Dan zulmah itu Tuhan yang berbuat kejahatan. Jadi maknanya kat manusia tu kalau kejahatan mana jaksa Tuhan zulmah. Kalau baik tu benda baik, sehat, kenyang apa dia, itu jaksa Tuhan nur. Itu orang majusi. Maka itu pun jazam-jazam lah tapi tak berkebetulan dengan yang sebenar, tak betul dengan wakil. Maka itu tak panggil kata ma'rifah juga. Habis. Maka kita akhir kat situlah pada kata dan keluar dengan kata daripada dalil itu jazam yang muafakat bagi yang sebenar. Tetapi tiada daripada dalil. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدينا سبحانه